Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du, alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita menghidupkan hari dalam keadaan ceria dan menghidupkan kehidupan. Mudah-mudahan pada pagi ini kita berada dalam rahmat dan jagaan Allah Subhanahu wa taala dan teristimewa dapat bersama duduk di hadapan kaca TV ataupun di peranti anda menyaksikan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Seperti biasa, kupasan-kupasan dan perbincangan bakal kita bawakan kepada anda semua dan sama-sama kita terjemahkan ia daripada catatan menjadi satu nota penting dalam kehidupan kita dan kita terjemahkan juga menjadi tingkah laku yang baik dalam setiap tindakan yang kita jalankan. Baik, okey, alhamdulillah pagi ini kita sekali lagi untuk kita membawa topik perbincangan berkenaan dengan fiqh, iaitu sepertiga malam, solat 1/3 malam. InsyaAllah sebentar lagi kita akan bersama dengan bintang ilmuwan untuk kita kupas satu persatu intipati daripada perbincangan tersebut dan terus bersama dengan kita. Baik, sebelum pergi lebih lanjut, saya maklumkan kepada penonton-penonton yang ingin bertanyakan soalan, boleh pergi ke dua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke nombor telefon yang tertera dan juga kalau nak terus tulis soalan anda di ruangan Facebook, boleh tulis di ruangan komen yang tersedia. Pastikan soalan anda mudah difahami sesuai dengan topik perbincangan kita dan mudah-mudahan dapat kita memberikan satu soalan yang mempunyai laras bahasa yang cukup cantik dan cukup baik untuk kita ambil. Di mana? Di Facebook rasmi kita Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Hari ini 7 Februari 2023. Sedar tak sedar ya, sudah pun kita habis bulan Januari, sudah pun kita 7 hari dalam bulan Februari. Cepat masa berlalu dan sedar tak sedar juga ada di antara kita yang pada tahun ini dia menghidupkan malam setiap hari dan itu adalah salah satu daripada azam tahun baru untuk tahun 2023. Okey, hari ini kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Umar Aziz yang akan mengupas topik perbincangan bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalunya bila mana orang kata bergandingan dengan Ustaz kita bawa topik sirah Ustaz. Betul. Hari ini fiqh solat 1/3 malam. Baik Ustaz, mungkin awal-awal Ustaz ada sepatah dua kata dulu untuk penonton-penonton di rumah. Silakan. Terima kasih banyak Daim. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Apa khabar sidang penonton semua, sahabat-sahabat yang dirahmati dan saya harap sentiasa berada di dalam perlindungan dan jagaan Allah sentiasa. Lalu kita melihat pada kali ini tajuk yang menarik yang dikongsikan. Dan untuk memulakan tajuk ini, saya rasa mengambil keberkatan daripada kalamullah Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kalamullah Al-Quran dapat mengubah kehidupan seharian kita. Kita nak melihat daripada suratul Isra', surah yang ke-17, pada ayat yang ke-79, pada muka surat yang ke-290, sepotong ayat daripada firman Allah dan saya akan bacakan terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم. Firman Allah dalam kata-kata yang indah, wa minal laili, dan hanya sebahagian daripada malam, tidak semua, hanya sebahagian. Firman Allah, fatahajjad, maka tunaikanlah kamu akan solat tahajud pada sebahagian malam tersebut. Adakah ianya wajib? Firman Allah tidak. Nafilatan lak,
sebagai satu amalan tambahan untuk kamu. Tapi dengan amalan tambahan ini, apakah yang Allah akan jadikan? Asa, harap-harap, moga-moga, an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, Allah akan menempatkan kamu pada kedudukan yang mulia dan kedudukan yang terpuji. Masya Allah. Dengan beribadah sebahagian daripada malam, bakal ditempatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala maqaman mahmud, di tempat yang terpuji, di tempat yang terbaik. Maka inilah mukaddimah kita untuk siri pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah jadikan saya, setiap daripada kita, sebagai hamba yang boleh menghidupkan sebahagian daripada malam untuk mencari keridaan-Nya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, dengan hanya menghidupkan sebahagian kecil dari waktu malam tersebut, dijanjikan satu ganjaran yang cukup hebat, iaitu maqam yang terpuji dan juga yang sangat indah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam surah yang ustaz bacakan sebentar tadi, ayat 79 ayat 79 surah Al-Isra, muka surat 290. Maka sama-sama kita boleh ambil iktibar daripada ayat tersebut. Baik, kita lihat soalan pertama di Facebook dari sahabat kita, Maitun. Katanya, Assalamualaikum. Ustaz, bilakah waktu sepertiga malam sebenarnya? Ustaz, kerana ada pelbagai pendapat katanya. Mohon pencerahan. Terima kasih Maitun untuk soalan ini. Sepertiga malam tu macam mana, Ustaz? Silakan. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih banyak-banyak Puan Maitun di atas pertanyaan. Lalu berkenaan tentang sepertiga malam, memang ada beberapa pendapat. Ya. Maka ada pendapat menyebut bahawa solat malam itu ianya bermula daripada selepas menunaikan fardu isyak. Maka ada yang mengirakan pembahagian malam itu daripada isyak. Namun kebanyakan menyebut ianya bermula daripada masuknya waktu malam. Dan di dalam Islam, malam bermula seawal daripada terbenamnya matahari, ghurubus syams, iaitu solat maghrib. Maka bermula daripada maghrib hingga bukan terbit matahari, tetapi terbitnya fajar sadiq ataupun waktu subuh. Maka pada waktu itu ianya dibahagikan kepada 3 secara anggaran. Takribi, bukan tahdidi, bukanlah maksudnya tetap begitu, secara anggaran. Maka katakanlah daripada maghrib hingga ke subuh adalah tempoh lebih kurang 9 jam. Di negara kita mungkin lebih, tapi katakanlah 9 jam. Maka 3 jam yang terakhir, maka itulah perkiraan untuk 1/3 malam. Dan kenapa kita membawakan tajuk 1/3 malam yang terakhir ini? Sebenarnya ada hadis yang menerangkan tentang kelebihan 1/3 malam yang terakhir, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada hadis yang ke-1145, di mana Nabi SAW bersabda, ketika mana tibanya 1/3 malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya, perhatiannya, kullalailah, setiap malam ke langit dunia. Dan pada waktu itu Allah akan menyeru, ataupun malaikat Allah akan menyeru, man yad'uni, adakah yang nak menyeru, nak berdoa, fa'astajibalah, nescaya akan aku perkenankan permintaan dia. Adakah yang pada waktu itu nak meminta pengampunan, maka akan aku ampunkan dosa-dosanya. Maka sebab itu perlu diberi perhatian, terutamanya pada 1/3 malam yang terakhir, kerana di situ kalaulah kita nak berdoa, itulah waktunya. Kalaulah pada waktu itu kita nak memohon pengampunan, itulah waktunya. Kalaulah di situ kita ada permintaan, itulah waktunya. Bahagian yang terakhir daripada 1/3 malam yang terakhir. Mudah-mudahan insya-Allah. Moga Allah jadikan saya dan setiap daripada kita yang penting dapat istiqamah melakukannya insya-Allah. Insya-Allah. Dia biasanya ada orang sebut dengan 1/3 malam dan ada orang sebut dengan 1/3 akhir malam. Maknanya dua tu sama, Ustaz? Betul. Sama. Betul dah, masya-Allah. 1/3 malam. 1/3 dan juga 1/3 akhir malam. Baik. Okey, itu untuk jawapan tadi berkenaan dengan bagaimana kita nak
nak melihat waktu itu bila sebenarnya. Dan kita lihat soalan kedua dari sahabat kita Puan Nur Madiah Abdullah. Katanya, Assalamualaikum, solat apakah yang perlu didahulukan semasa melakukan solat sepertiga malam? Adakah dimulakan dengan solat wudu dan selepas itu barulah solat tahajud? Tolong Ustaz huraikan. Terima kasih kepada sahabat kita Puan Nur Madiah Abdullah. Solat yang mana dulu Ustaz? Silakan. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih banyak-banyak Puan Nur Madiah di atas soalan yang menarik. Maka betul, antara sunnah yang tidak diamalkan dan sunnah pada waktu itu yang tidak diambil berat adalah menunaikan 2 rakaat solat selepas selesai mengambil wuduk. Subhanallah. Saya nak kongsikan ada 2 hadis yang sangat menarik tentang kelebihan solat sunat wuduk. Dan ia bagi pandangan saya, ketika mana nak mulakan solat, maka bagus dimulakan dengan solat sunat wuduk. Maka ada satu hadis yang telah diriwayatkan yang mana berkenaan tentang Bilal bin Rabah dalam hadis riwayat Bukhari. Maka sabda Nabi SAW ketika mana pulang daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, maka Nabi SAW bersabda, Ya Bilal, wahai Bilal, hadithni bi arja amal, tolong maklumkan aku apakah amalan yang engkau buat, kerana aku boleh mendengar derapan tapak kakimu dalam syurga. Maka sampai Bilal masih hidup, tapi amalannya telah sampai ke syurga. Maka Bilal menjawab, wahai Rasulullah, aku tidak melakukan amalan yang aku anggap paling baik di sisiku lebih daripada setiap kali aku berwuduk, sama ada pada waktu malam ataupun siang, illa sallaitu bidzalika at-tuhuri ma kutiba li an usalliya, kecuali aku akan solat mana yang Allah izinkan untuk aku solat selepas daripada berwuduk. Maka menunaikan 2 rakaat daripada selepas melakukan wuduk adalah antara sunnah yang sangat-sangat disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam belum meninggal dunia. Pada waktu itu telah mendapat petanda akan beroleh syurga. Begitu juga ada hadis yang kedua berkenaan tentang solat sunat wuduk daripada sahabat Nabi Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu taala anhu, di mana Uqbah bin Amir menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yatawaddau fayuhsinul wudu wa yusalli rak'atain." Tidaklah seseorang itu berwuduk dengan sempurna kemudian menunaikan solat 2 rakaat dengan penuh fokus dan perhatian, kecuali akan ditentukan untuknya syurga. Masya Allah. Lalu kita berwuduk sentiasa, tapi kadang-kala kita terlupa nak mengamalkan solat sunat wuduk. Maka ya, apabila kita nak mulakan solat malam, maka mulakan dengan solat sunat wuduk terlebih dahulu. Kemudian, sebelum daripada kita menunaikan solat sunat tahajud, afdalnya pada waktu itu kita mulakan dengan 2 rakaat solat yang ringan. 2 rakaat solat yang ringan. Dan ianya termasuk sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak kongsikan hadis berkenaan tentang dalil 2 rakaat solat yang ringan yang Nabi mulakan sebelum Nabi mulakan solat tahajud ataupun solat malam. Maka dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih pada riwayat yang ke-768, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum minal lail," apabila salah seorang daripada kamu bangun pada sebahagian daripada malam, "falyaftatih," maka hendaklah dia mulakan pada waktu itu biraka'atain, dengan 2 rakaat khafifatain yang ringan. Maka apakah hikmahnya, kata para ulama, supaya pada waktu itu dia boleh bersemangat ketika mana nak mulakan. Dia istilahnya macam stretching nak stretch. Panas badan dulu. Panas badan dulu. Hujung tu baru yang berat. Betul, hujung tu baru yang berat. Maka ini adalah antara sunnah yang kadang-kala yang ini banyak yang amalkan. Tapi kalaulah kita tidak amalkan, bagus kita mulakan yang mana bila kita dah solat sunat wuduk. Dan kalaulah kita buat di masjid, kita dah solat tahiyatul masjid, maka kita mulakan dengan 2 rakaat yang ringan sebelum pada waktu itu kita mulakan dengan solat-solat kita yang panjang-panjang dan sebagainya. Supaya pada waktu itu badan kita boleh bersedia untuk beribadah untuk tempoh yang
lama, mudah-mudahan insya-Allah. Terima kasih kepada soalan-soalan yang menarik, masya-Allah, daripada sahabat-sahabat kita semua. Subhanallah, itu dia tadi kan, mulakan dengan yang ringan terlebih dahulu dan bertingkat-tingkat yang hujung sekali barulah kita laksanakan yang berat dan juga yang paling istimewa. Baik, sidang penonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Subhanallah, terima kasih diucapkan kepada semua keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terus setia bersama dengan kita pada pagi ini mengikuti perbincangan solat sepertiga malam. Baik, dengan kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Salam Tuan Ustaz dan Nai. Ya Tuan, siapa di sana? Saya Zainuddin daripada Pasir Gudang. Tuan Zainuddin dari? Pasir Gudang. Oh, Pasir Gudang, Johor. Silakan soalan Tuan. Saya minta maaf. Saya ni baru nak berjinak, nak dekatkan diri dengan karya-karya masjid kan. Dengan solat-solat yang orang kata wajib. Tapi saya ni masih orang kata, nak kata bersih tu tak bersih lah. Masih ada lagi lah orang kata buat yang tak elok, buat yang itu, buat yang inilah. Masih ada lagi lah yang tak bersih. Tapi dalam masa yang sama tu saya, bila terdengar macam ni kan, kadang-kadang saya ada buat juga. Jadi macam mana saya nak bagi orang kata buat ketiga malam tu dengan penuh rasa tenang sangat. Macam saya tak terfikir yang benda-benda yang siang-siang hari saya buat yang tak elok ke apa ke, saya nak biar dia khusyuk. Ada tak cara dia Ustaz? Baik, itu saja soalan Tuan. Itu saja. Baik, terima kasih Tuan Zainuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Zainuddin tadi dari Pasir Gudang, Johor. Katanya nak dapatkan ketenangan apabila menghidupkan solat malam itu. Katanya sebelum ni mungkin ada runsing, tak tenang, nak dapat khusyuk tu payah. Jadi kalau nak tenang tu bagaimana Ustaz? Silakan. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih banyak-banyak di atas pertanyaan Tuan Zainuddin. Perhiasan agama, Zainuddin. Maksud namanya, masya-Allah, nama yang sangat indah. Maka bagaimanakah cara untuk kita mendapat khusyuk ketika mana dalam ibadah, ketika mana di dalam solat? Maka ada beberapa cara. Antara satu cara yang ada disebutkan di dalam suratul Baqarah pada ayat yang ke-45 dan 46. Dalam surah yang kedua, suratul Baqarah ayat 45 dan 46, pada muka surat yang ke-7, maka Al-Quran menyebutkan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Al-Quran menyebutkan perkataan khusyuk pada ayat yang ke-45. Maka apakah khusyuk? Maka Al-Quran gambarkan pada ayat yang ke-46, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang yakin bahawa sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka dan sesungguhnya mereka pasti akan kembali kepada Tuhan mereka. Maka antara cara untuk dapat khusyuk, kata para ulama, adalah anggaplah itu seolah-olah solat yang terakhir. Subhanallah. Yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dia bukan sekadar tahu, tetapi dia dah yakin dia akan bertemu dengan Allah. Maka bagaimanakah cara nak menjadikan diri kita yakin? Anggap ini adalah soalan yang terakhir. Kalaulah selepas kita memberi salam daripada solat ini, tiba-tiba kita toleh dia ke kiri, malaikat pencabut nyawa dah pandang kita. Umar, ini waktu untuk pergi, contoh. Maka bagaimanakah kita akan solat 2 rakaat tersebut? Maka sebab itu, kata para ulama, daripada ayat seperti ini, setiap kali kita nak solat, sallu salatal muwaddi'. Solatlah seperti ini adalah solat orang yang mengucapkan perpisahan. Antara cara yang lain pada waktu itu untuk menjadikan diri kita tenang, maka adalah pada waktu itu dengan tidur pada awal malam. Tidur pada awal malam, maksudnya lepas isyak tak ada apa-apa terus tidur, supaya pada waktu ketika mana bangun telah cukup rehat dan pada waktu itu segar. Dan mudah-mudahan insya-Allah nak mendapat rasa pada waktu itu dia perlu melalui pelbagai fasa dan masa.
namun yang penting kita dapat melakukannya dengan istiqamah, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak di atas pertanyaan Tuan Zainuddin sebentar tadi. Wallahu a'lam. Subhanallah, itu dia. Dan tadi saya dapat tangkap Ustaz ada sebut berkenaan dengan tidur yang secukupnya untuk apabila kita bangun nanti segar dan kita dapat laksanakan solat sepertiga malam itu dalam keadaan cantik dan juga dapat ketenangan di situ. Baik. Ada masyarakat yang mengatakan, Ustaz, dia kata kalau kita ni nak solat malam, kita mesti kena tidur dulu, dia kata. Baik. Mesti kena tidur. Kalau tak tidur tak boleh, dia kata. Sampaikan dulu dipaksa. Pergi tidur semua, nanti kita nak qiyamulai katanya. Kalau tak tidur nanti tak boleh, dia kata. Ada sampai kata tak sah qiyamulai nanti kalau tak tidur. Jadi saya nak tanya pada Ustaz, betul ke yang dimaksudkan kalau nak solat tahajud, kalau nak hidupkan malam, kalau nak bangun solat sepertiga malam, mesti kena tidur terlebih dahulu walaupun sekejap? Silakan Ustaz. Terima kasih banyak Da'i di atas pertanyaan. Lalu ianya adalah daripada sudut penggunaan bahasa. Yeah. Bila kita melihat pada ayat 57 daripada surah Al-Isra yang saya kongsikan di awal pertemuan kita tadi, di mana firmanullah Ta'ala wa minal laili fatahajjad, maka kata para ulama tafsir seperti Imam Al-Qurtubi, seperti mana kata-kata Imam Al-Baghawi, maka beliau berkata perkataan hajimdal yang pada waktu itu ianya memberi maksud an-naum, tidur. Maka solat yang kita nak buat atas nama solat tahajud, maka ianya mestilah solat yang dilakukan selepas daripada tidur seketika. Walaupun sebenarnya ada perbezaan pendapat juga, tapi kebanyakan para ulama menyebut pada waktu itu bagus untuk tidur seketika sebelum daripada waktu itu kita teruskan dengan solat-solat yang lain, dengan solat tahajud dan sebagainya. Sementara perkataan qiyamul lail pula, ianya tidak syarat tidur. Kerana qiyamul lail bermaksud menghidupkan malam, dan ianya tak semesti dengan solat. Apa-apa ibadah pun termasuk dalam istilah qiyamul lail. Sebab itu dalam hadis, bila kita melihat tentang hadis-hadis berkenaan tentang kelebihan solat sunat tarawih, kita pun tak lama lagi nak masuk Ramadan, masya-Allah. Moga Allah sampaikan setiap daripada kita ke Ramadan. Wabalighna Ramadan. Maka bila hadis-hadis yang menyebutkan tentang solat tarawih, ianya datang dengan perkataan qiyamul lail, dan tak ada orang tidur dulu sebelum tarawih. Kalau tidur rasanya tak solat tarawih tadi. Ikut kebiasaan negara kita, walaupun ada negara mereka solat tarawih lewat, tapi kalau di negara kita selalunya solat tarawih lepas isyak terus solat tarawih. Maka qiyamul lail adalah boleh untuk mana-mana solat pada waktu malam walaupun tanpa tidur. Sebaliknya tahajud memerlukan untuk tidur seketika sebelum bangun semula untuk mencari keredaan Allah yang Maha Esa. Saya harap saya dapat menjawab pertanyaan Da'i sebentar tadi. Wallahu a'lam. Subhanallah, itu dia jawapannya. Maka bila mana tidur, lain istilahnya tahajud. Apabila tak tidur, maka disebut sebagai qiyamul lail, menghidupkan malam. Baik, soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita Jura Azlin Sofian. Assalamualaikum Ustaz. Solat sepertiga malam, terutamanya solat tahajud, bagaimana dengan orang yang susah tidur malam, Ustaz? Bolehkah ianya dilakukan tanpa tidur terlebih dahulu? Dan bagaimana pula kalau orang yang bekerja lebih masa ataupun shift malam, katanya Ustaz? Ini rentetan daripada soalan kita tadi, yang susah tidur, Ustaz, dan juga orang yang kerja shift malam, Ustaz. Silakan. Baik, Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Lalu memang betul tidur ni adalah nikmat. Tidur adalah nikmat. Dan ada sebahagian orang yang pada waktu itu mereka tidak dapat untuk tidur pada waktu malam. Bagus juga untuk mengamalkan apa yang Nabi SAW ajar dalam hadis sepotong doa, yang mana ianya berbunyi, kalau susah nak tidur, tak boleh nak tidur, Allahumma gharatin nujum wa hada'atil uyun wa anta hayyun qayyum la ta'khudhuka sinatun wala naum ahdi laili wa anim aini. Itu antara doa yang mana disebutkan berkenaan tentang kalaulah seseorang itu susah nak tidur. Tapi kalaulah dah memang okey tidur, jangan baca, nanti takut bertambah-tambah tidur je. Allahumma salli ala habibina Muhammad. Lalu tidur adalah nikmat. Lalu bagaimana kalau seseorang itu tak boleh tidur, ataupun seseorang pada waktu itu dia tidak boleh untuk tidur kerana kerja pada waktu malam, shift pada waktu malam?
maka dia boleh sahaja untuk menunaikan solat-solat selain daripada solat tahajud. Pada waktu itu boleh solat witir, boleh pada waktu itu solat taubat, boleh solat pada waktu itu solat sunat wuduk, boleh juga menunaikan solat, contohnya solat sunat tasbih, boleh juga menunaikan apa jua solat yang pada waktu itu tidak disyaratkan untuk tidur seperti mana tahajud. Maka dia boleh menjelaskan sikit. Baik. Kalau dikira kerja itu satu ibadat, adakah kalau dia kerja shift malam itu daripada pukul 7 malam sampai 7 pagi, adakah dia boleh mendapat pahala qiyamul lail, Ustaz? Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Boleh kalaulah pada waktu itu dalam dia beribadah dalam waktu malam tersebut dia tidak melakukan perkara yang sia-sia ataupun perkara yang pada waktu itu mengundang maksiat dan dosa, maka tidak ada masalah kerana kerja adalah ibadah dan dia menghidupkan malam tersebut dengan beribadah dan bekerja dan pada waktu itu melakukan perkara yang Allah suka. Dan qiyamul lail tak semestinya pada waktu itu dengan solat. Betul. Dia membaca Al-Quran termasuk dalam qiyamul lail ketika mana kita ada panggil. Kita ada pemanggil, Ustaz. Okay, baik, tak apa, nanti kita sambung, Ustaz, ya. Baik. Okey. Kita beri laluan dahulu dan kita ambil pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan azil Ustaz Ismail daripada Sungai Buloh. Tuan Ismail. Okay, soalan ya saya. Ya, silakan soalan, Tuan. Okey, saya ada dua soalan ringkas. Yang pertama saya nak tanya Ustaz, apakah dengan memperbanyakkan amalan-amalan solat sepertiga malam dapat memantapkan iman dan hati lebih dekat dengan Allah SWT? Yang kedua, mengapakah solat sunat lebih afdal dilakukan di rumah? Itu je soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Ismail dari Sungai Buloh. Ada dua soalan dapat saya ambil di sini. Yang pertama berkenaan dengan solat malam dapat memantapkan hati dan keimanan, dan yang kedua kenapa afdal dilakukan di rumah katanya. Silakan Ustaz. Okay. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Tuan Ismail. Tuan Ismail. Okay. Terima kasih Tuan Ismail di atas pertanyaan. Lalu berkenaan tentang kenapa solat malam pada waktu itu adalah baik untuk keimanan, ketakwaan dan kesolehan kita. Kerana Nabi SAW ketika mana tiba di Madinah, dan kita tahu Madinah ketika mana Nabi mula-mula tiba adalah pada waktu itu ada begitu banyak cabaran. Nabi perlu menyatukan dua kabilah yang tak pernah berdamai beratus tahun. Beratus tahun tak berdamai di antara Aus dan Khazraj. Maka pada waktu itu Nabi membawakan amalan-amalan yang boleh meninggalkan kesan pada hati, jiwa dan perasaan. Maka sebab itu kata Abdullah bin Salam ketika mana Nabi berada di Quba, antara amalan yang Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk melakukan adalah afshus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, bagi makan kepada orang. Wasilul arham, rapatkan hubungan kekeluargaan. Wasallu bil-laili wan nasu niyam, dan solat malam. Ini adalah 4 amalan yang kalau kita jaga sebenarnya akan membawa perubahan pada hati dan jiwa. Sebab itu sabda Nabi, tadkhulul jannata bisalam. Jaga 4 amalan ini dengan amalan-amalan fardu yang lain pasti akan masuk ke syurga. Maka itu satu riwayat. Ianya adalah amalan yang boleh meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada hati. Begitu juga dalam sepotong hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala, di mana Imam Tirmizi ataupun nama penuh beliau Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi rahimahullah menyebutkan dalam kitab Jami' beliau bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kamu mendirikan ibadah pada waktu malam. Mendirikan ibadah pada waktu malam. Kenapa? Fa innahu da'bus salihin man kana qablakum. Kerana ibadah pada waktu malam ini bukan sekadar pada umat Nabi. Ianya adalah amalan-amalan orang soleh daripada sebelum kamu. Lalu sebab itu seseorang itu nak tengok dia soleh ataupun tidak, dia baik ataupun tidak, antara tanda-tandanya adalah dia akan beribadah pada waktu malam.
Belum tentu seseorang itu pemakaian dia menggambarkan dia baik, tapi kita kena sangka baik. Tak boleh pula kita sangka buruk. Tapi orang yang istiqamah jaga solat malam, sabda Nabi, inilah tanda seseorang itu salih, seseorang itu baik daripada sebelum kamu lagi. Maka solat malam adalah sebenarnya sangat-sangat banyak pada waktu itu mendatangkan kesan pada hati dan jiwa. Sebab itu yang ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu tadi kita dah kongsikan hadis. Yang ketiga di dalam surah Al-Muzammil, firman Allah Subhanahu wa taala, sebentar saya ni belum hafal ayat lagi. Tahu dekat mana? Belum hafal ayat lagi. Mudah-mudahan nanti satu hari boleh hafal ayat juga. Subhanallah, amin. Amin, amin. Amin, amin. Maka pada suratul Muzammil, surah yang ke-73, maka firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan tentang solat malam. Firman Allah, inna nasyi'atal lail hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Pada ayat yang ke-6 firman Allah, sesungguhnya bangun pada waktu malam itu akan lebih menguatkan terhadap sentuhan hati, wa aqwamu qila, dan lebih meninggalkan kesan sebenarnya. Lalu ayat yang ke-6 daripada surah yang ke-73, Suratul Muzammil, muka surat 574. Maka solat malam sebenarnya sangat banyak meninggalkan kesan pada hati, dan ianya membawa ketenangan pada hati dan jiwa, mudah-mudahan insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Dan soalan kedua tadi Ustaz berkenaan dengan kenapa afdal dilakukan di rumah, Ustaz. Okey, baik. Lalu dalam hadis riwayat Tirmizi dan juga dalam hadis banyak hadis yang lain, maka sebenarnya solat malam bukan sekadar solat malam, bahkan kebanyakan solat-solat sunat Nabi SAW memang melakukan di rumah. Sebab itu sehingga Nabi SAW ada bersabda, janganlah kamu menjadikan rumah-rumah kamu seperti tanah perkuburan. Bukanlah maksudnya kat rumah kita ada kubur, jangan pula ada yang cek, Nabi kata jangan buat kubur, sejak bila ada? Tak ada. Maksud daripada jangan jadi seperti tanah perkuburan, seperti mana orang yang telah meninggal dunia tidak lagi boleh beramal. Suram, sunyi, kosong, tidak ada apa-apa. Maka pada waktu itu bagus untuk ketika mana kita hidupkan amalan-amalan sunat di rumah. Yang fardu, maka tuntutannya adalah di masjid, di rumah Allah, di surau. Tapi yang sunat dilakukan di rumah. Sebab itu kebanyakan hatta qabliyah, ba'diyah Nabi SAW lakukan di rumah. Dan rumah Nabi tidaklah jauh daripada masjid. Cumanya kalaulah macam kita dalam rumah jauh, pada waktu tu 10 minit nak pergi masjid, nak solat qabliyah dekat rumah, sampai-sampai masjid imam dah selesai salam. Maka sebab itu kita solat di masjid. Namun kalaulah ba'diyah ataupun sebagainya, afdal pada waktu itu di rumah. Nabi SAW sunnah memang kebanyakan solat-solat nafil dan sunat baginda Nabi SAW lakukan di rumah. Wallahu alam. Terima kasih banyak Tuan Haji Ismail di atas pertanyaan yang baik tadi. Terima kasih. Baik, itu dia dua jawapan untuk dua soalan yang diajukan sebentar tadi. Baik, kita beri ruang untuk kita berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, jangan ke mana-mana. Subhanallah, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, yang sentiasa peka dengan setiap apa yang Ustaz berikan kepada kita. Catat sebaik mungkin, halusi, fahami dan sebarkan kepada sahabat-sahabat anda. Kalau ada poin-poin penting apa yang kita dapat pada hari ini, disebarkan di Facebook. Jangan lupa tag kita di Tanyalah Ustaz TV 3. InsyaAllah mudah-mudahan dapat kita semarakkan ilmu pada pagi ini dan sama-sama kita jadi insan yang cerdik dan berilmu. Baik, tadi Ustaz ada sebut sikit dan mungkin kita nak minta Ustaz tambah lagi berkenaan dengan jawapan tersebut, berkenaan dengan, kalau penonton ingat tadi saya ada tanya berkenaan dengan kalau orang yang kerja shift malam. Baik, ini satu berita gembira lah kepada mereka yang mungkin kerja ada shift dan juga kerja bahagian malam. Apabila orang ni dia kerja shift malam ataupun kerja malam, adakah kalau dia niatkan kerjanya itu satu ibadat, ia juga boleh mendapat pahala qiyamul lail ataupun pahala menghidupkan malam? Silakan Ustaz.
Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Lalu moga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan rezeki yang melimpah ruah buat mereka yang bekerja siang malam, mudah-mudahan insya-Allah. Lalu berkenaan tentang pada waktu malam, adakah dengan kerja, dengan tugasan yang pada waktu itu dilakukan boleh termasuk di dalam qiyamul lail? Maka sebenarnya selagi mana pada waktu tersebut dia tidak melakukan sebarang maksiat dan dosa, perkara yang Allah murka dan tak suka, dan kemudian dia boleh tinggalkan juga perkara yang sia-sia, nombor 2. Kerana perkara yang sia-sia mudah untuk syaitan tarik kita kepada dosa. Betul. Dia adalah fasa peralihan pada waktu itu ditarik kepada maksiat dan dosa. Maka itu adalah yang kedua. Dan yang ketiga, dia boleh melakukan sesuatu amalan yang Allah suka. Kerja itu sendiri adalah ibadah, ada pahala dan ganjarannya tersendiri. Tetapi pada waktu itu dia boleh buat ibadah-ibadah tambahan seperti berzikir, membaca Al-Quran, berselawat, ataupun pada waktu itu apa-apa amalan selain daripada solat, maka insya-Allah akan mendapat juga pahala solat malam. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah, bahkan ini semua orang boleh buat, menunaikan solat fardu isya berjemaah dan menunaikan solat fardu subuh berjemaah. Orang yang melakukan ini akan mendapat pahala beribadah pada waktu malam juga. Maka insya-Allah dengan melakukan 4 perkara ini, kita akan mendapat pahala menghidupkan malam, mudah-mudahan insya-Allah. Terima kasih di atas pertanyaan sebentar. Baik, itu tadi dia. Kerja malam dan juga ia adalah satu ibadat yang dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setiap sesuatu yang dibuka pasti akan ada penutupnya. Setiap satu yang ada penutupnya mestilah ditutup dengan cantik, tertib dan juga elok. Sama dengan ibadat, ada penutupnya iaitu solat sunat witir, Ustaz. Jadi kita nak bangkitkan soalan berkenaan dengan solat sunat witir ini, kita ambil dari sahabat kita, Tuan Abdul Karim Sofian. Katanya, Assalamualaikum, adakah solat sunat witir lebih afdal dilakukan selepas solat fardu isyak atau selepas laksanakan solat sunat malam? Terima kasih kepada sahabat kita Tuan Abdul Karim Sofian untuk soalan ini. Dan saya tambah sedikitlah, ada orang juga dia sebut, dia kata kita ni tak boleh buat 2 witir. Dia kata lepas isyak buat, lepas solat sunat tahajud buat. Dia kata kalau nak buat, dia kata mesti buat selepas daripada tahajud itu. Bagaimana nak menyelesaikan kekeliruan ni, Ustaz? Silakan. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Terima kasih banyak Tuan Abdul Karim Sofian di atas pertanyaan. Sambil itu saya nak minta sahabat-sahabat yang sedang menonton di TV untuk mungkin ambil gambar sedang menonton dan kemudian tag kita di Tanyalah Ustaz TV3, ajak lebih ramai untuk menonton perkara yang baik. Orang yang menjadi penyebab kepada orang lain melakukan kebaikan akan mendapat pahala yang sama. Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Begitu juga sahabat-sahabat yang mungkin sedang menonton di Facebook, untuk bantu share, bantu untuk kongsi. Mudah-mudahan kita boleh menjadi penyebab lebih ramai orang untuk menghidupkan ibadah pada waktu malam, insya-Allah. Maka berkenaan tentang pertanyaan Tuan Sufian sebentar tadi, adakah afdal nak menunaikan witir sebelum solat-solat yang lain ataupun pada waktu itu ketika mana sebagai penghujung? Bilakah waktu yang afdal? Maka berkenaan tentang ini kita lihat kepada situasi, dan ini dijelaskan oleh sepotong sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana daripada sini kita boleh melihat bilakah afdalnya witir. Maka dalam sepotong hadis yang telah diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, hadis yang sahih, hadis riwayat Muslim, riwayat yang ke-755, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man khafa alla yaquma min akhiril lail, barang siapa yang pada waktu itu risau, dia takut dia tidak boleh bangun pada akhir malam, dia risau pada waktu tu dia tak boleh bangun pada penghujung malam, maka bilakah waktu yang paling afdal untuk dia menunaikan witir? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyutir awwalah, maka tunaikanlah witir pada awal malam. Tak boleh pada hujung malam, tunaikanlah pada awal malam.
Dan ini pun yang Nabi suruh kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, Nabi telah berpesan kepadaku 3 benda, ausani khalili bi thalath. Dan antara 3 pesanan tersebut, Nabi suruh Abu Hurairah untuk solat witir sebelum tidur. Kenapa? Sebab Abu Hurairah ni dia sibuk menghafal hadis dan sebagainya. Maka pada waktu itu Nabi kata, wahai Abu Hurairah, untuk orang seperti engkau, berwitirlah sebelum daripada tidur. Maka ini bahagian pertama hadis. Berwitir pada awal malam jika risau dan takut tak bangun pada penghujung malam. Sebaliknya sabda Nabi SAW lagi dalam hadis riwayat Muslim ini, wa man tami'a, dan barang siapa yang pada waktu itu memang berharap dan dia rasa pada waktu itu dia boleh bangun pada penghujung malam, falyutir, maka hendaklah dia menunaikan witir pada penghujung malam. Sebab itu yang lebih afdal. Dan kalaulah kita rasa aku boleh bangun ni dalam pukul 4, pukul 5 boleh bangun, 5.30, maka witirlah pada akhir malam. Kenapa? Kerana berwitir pada akhir malam, sabda Nabi SAW, fa inna salata akhiril laili mashhudah, kerana solat pada akhir malam itu disaksikan oleh banyak malaikat. Malaikat menyaksikan, malaikat pada waktu itu solat bersama dengan kita. Dan sabda Nabi, solat witir di akhir malam, wa dzalika afdal, itulah yang lebih afdal dan yang lebih baik. Maka menjawab kepada pertanyaan Tuan Abdul Karim sebentar tadi, bahawa solat di awal malam untuk orang yang dia rasa yang dia tak dapat nak bangun, mungkin sebab dia tidur lewat, dia kerja, dia letih, dia pun tahu badan dia letih sangat, tak bangun solat malam ni, maka witirlah pada waktu itu sebelum tidur. Tapi kalaulah rasa boleh bangun, tidur awal, tidur pukul 9 kot, takkan tak bangun, selalunya boleh bangun, maka pada waktu itu solatlah di akhir malam, dan itu adalah lebih afdal. Kemudian kepada soalan da'i sebentar tadi, soalan yang menarik sebenarnya, bagaimana kalaulah kita ketika mana dah solat pada awal malam, terbangun pula pada hujung malam, dia jadi macam tu pula, selalunya tak bangun tapi tiba-tiba bangun, maka adakah boleh pada waktu itu melakukan 2 witir pada satu malam? Maka sabda Nabi SAW dalam sepotong hadis, la witrana fil lail, tidak ada 2 witir pada satu malam. Maka itu satu hadis. Kemudian ada pula pandangan para ulama kata, kalaulah pada waktu itu tidak ada 2 witir pada satu malam, kita naqdul witir, kita batalkan witir pada awal malam, dan kemudian maksudnya kita dah solat 3 rakaat. Faham? Ketika mana awal malam, tiba-tiba bangun, tak tahu kenapa tiba-tiba bangun. Maka pada waktu itu bila dah bangun, maka ada pandangan mengatakan naqdul witir, batalkan witir di awal malam dengan solat 1 rakaat. Ada pandangan begitu, genapkan. Tapi itu pandangan yang jangan buat. Faham? Ini adalah pandangan yang ditolak oleh majoriti para ulama. Maka bagaimana kita nak buat? Maka sebenarnya dalam mazhab Syafi'i, bahkan Nabi SAW sendiri, Nabi ada melakukan witir sehingga pada waktu itu ada 11 riwayat, ada yang 13 rakaat. Maka sebenarnya dalam mazhab Syafi'i kita boleh melakukan witir sampai 11 rakaat. Lalu tak perlu nak batalkan witir yang kita dah buat pada awal malam 3 rakaat tadi. Maka apa kita buat bila kita bangun? Kita solat apa yang kita nak solat. 2 rakaat yang ringan, khafifatain tadi. Tahiyatul wudu, kemudian tasbih, kemudian hajat mungkin, kemudian solat taubat mungkin. Apa-apa solat kita nak buat. Dan di hujung kita tutupkan dengan 2 rakaat witir. Sebab kita tak boleh nak solat 3. Dah solat ganjil pada awal, maka kita solatlah 2 rakaat witir, maka jadilah penghujung solat kita adalah witir, dan dalam masa yang sama kita tidak merosakkan witir yang di awal. Maka maknanya dia bersambung dengan yang awal dia tadi. Bersambung dia dengan boleh yang awal dipisahkan tadi di tengah-tengah tu. Boleh dipisahkan di tengah-tengah. Baik, dan ia tidak syarat pada waktu itu berturut-turut. Dan kalaulah kita pilih untuk tak nak salat witir pun boleh. Sebab hadis yang Nabi SAW suruh untuk menjadikan witir sebagai solat yang terakhir, itu bukanlah menggambarkan kepada wujub kewajipan, tetapi pada waktu itu adalah sunnah
dan yang terbaik sahaja. Maka saya harap saya dapat menjawab pertanyaan tadi. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Subhanallah, itu satu bagi saya dan juga mungkin bagi penonton-penonton juga satu ilmu baru berkenaan dengan solat sunat witir 2 rakaat 3 rakaat selepas solat fardu isya dan ditambah lagi berapa rakaat tetap menjadikan ianya ganjil selepas kita menghidupkan solat malam. Ini satu ilmu yang bermanfaat pada pagi ini. Baik. Dan seterusnya di Facebook dari sahabat kita Fas Ismail, katanya Assalamualaikum Ustaz, bolehkah solat sepertiga malam ini dilakukan secara berjemaah? Terima kasih kepada sahabat kita Fas Ismail untuk soalan ini. Dan bagaimana Ustaz? Silakan. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih kepada Tuan Fas Ismail. Dia pun ada title pada waktu itu peminat teratas, top fan. Top fan. Terima kasih kerana sentiasa menonton di Tanyalah Ustaz. Terima kasih. Mudah-mudahan setiap ilmu yang dikongsikan bermanfaat untuk saya dan setiap daripada kita, insya-Allah. Amin insya-Allah. Maka adakah boleh dilakukan secara berjemaah? Dia kalau saya berjemaah ni dia lebih feeling sikit. Lebih feeling. Pada waktu itu berjemaah. Maka adakah boleh melakukan secara berjemaah? Apakah perbuatan Nabi? Maka dalam hadis kita melihat bahawa Nabi SAW pernah solat malam berjemaah dengan beberapa orang sahabat. Maka saya kongsikan sepotong hadis yang mana riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Bittu inda khalati Maimunah." Aku telah bermalam di rumah makcikku yang merupakan isteri Nabi, Ummul Mukminin Maimunah binti Harith radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW telah bangun pada waktu malam untuk menunaikan solat malam. Maka aku pun bangun untuk solat bersama dengan baginda. Pada awalnya fakumtu an yasari, aku telah berdiri di sebelah kiri Nabi. Maka Nabi telah mengambil kepalaku dan menarikku kepada sebelah kanan baginda Nabi SAW. Hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Maka daripada riwayat-riwayat seperti ini menjadi dalil bahawa boleh untuk solat malam secara berjemaah. Tapi satu kandai yang saya begitu teruja bila melihat Abdullah bin Abbas ni. Abdullah bin Abbas mengikut kebanyakan para ulama, bila Nabi wafat usia dia baru 13 tahun. 13 tahun. Muda sangat. Dan dia memang ada rumah dia sendiri. Tetapi kenapa dia nak sibuk duduk dekat rumah makcik dia? Sebab keinginan dia yang nak tahu macam mana ibadah Nabi pada waktu malam. Maka dia sanggup tidur pada waktu itu dekat rumah makcik dia yang merupakan isteri Nabi. Maimunah binti Harith ini adalah adik-beradik dengan mak Abdullah bin Abbas yang merupakan Ummul Fadal Lubabah binti Harith. Maka dia pun observe pada waktu tu Nabi buat apa pada waktu malam. Maka sebab itu kebanyakan amalan solat malam Nabi ada juga riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maka perbuatan ini menunjukkan Nabi pernah solat berjemaah bersama dengan Abdullah bin Abbas. Begitu juga Nabi pernah solat malam bersama dengan beberapa sahabat yang lain. Contohnya bersama dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, aku pernah solat malam dengan Nabi pada satu malam. Dan pada waktu tu Nabi baca panjang sangat. Sehingga hamam tu aku mula ada niat yang tak elok. Maka pada waktu tu anak murid dia bertanya, apakah pada waktu tu niat yang tak elok tersebut? Dia kata, aku ada niat untuk tinggalkan Nabi. Dah tak mampu nak ikut Nabi SAW punya solat yang begitu panjang, begitu lama. Maka ini juga dalil yang kedua daripada Abdullah bin Mas'ud yang Nabi pernah solat berjemaah. Begitu juga ada sahabat yang ketiga. Sebenarnya banyak, kita ambil 3 sahabat, iaitu Huzaifah ibnul Yaman. Dan Huzaifah ibnul Yaman ni Nabi memang baca sangat-sangat panjang. Nabi baca Baqarah, Ali Imran, Nisa, Maidah, Al-An'am. 5 surah panjang. Saya pun kadang-kadang masya-Allah pada waktu itu tak mampu nak melakukan beberapa juzuk, masya-Allah. Maksudnya sampai 6 juzuk lebih yang Nabi SAW baca, sehingga Huzaifah bin Yaman pada waktu itu tak mampu nak meneruskan solat bersama dengan baginda Nabi SAW. InsyaAllah kita akan sambung lepas ini. Ada lagi sikit sebenarnya saya nak sambung. Terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan bagaimana yang dilaksanakan solat malam ikut cara baginda Nabi SAW. Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, banyak lagi soalan yang bakal kita ambil. Jangan ke mana-mana.
insya-Allah andai kita ingat kembali pesan dari junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa hijrah dan juga disebut sebagai pidato ataupun khutbah pertama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dinyatakan seperti mana Ustaz sebut sebentar tadi, iaitu ringkas katanya, ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasun niyam tadkhulu jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berilah manusia makan, sambunglah silaturahim, dan yang keempat itu, solatlah malam ketika mana orang lain sedang tidur, maka masuklah kamu syurga dalam keadaan sejahtera. Subhanallah, 4 perkara yang nampak pada mata kasar manusia seperti mana biasa, tetapi sebenarnya janji di hujung itu adalah syurga dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang kita bincangkan berkenaan dengan solat sepertiga malam. Baik. Dan tadi kita juga ada sebut berkenaan dengan bagaimana tentang sirah ataupun bagaimana yang disebutkan tentang kisah para sahabat Nabi SAW solat berjemaah solat malam bersama dengan junjungan besar Nabi Muhammad SAW bagi menjawab persoalan sahabat kita sebentar tadi, dan ada sambungan dari Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Baik. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka berkenaan tentang adakah sunnah untuk melakukan secara berjemaah, kita telah kongsikan daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud dan Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhum. Akan tetapi di dalam mazhab Syafi'i, manakah yang lebih afdal? Maka Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau yang terkenal Al-Majmu' syarah kepada Muhadzab, maka Imam Nawawi rahimahullah telah menyebut sesungguhnya solat-solat sunat selain daripada istisqa, solat raya dan juga solat-solat yang memang Nabi SAW hanya melakukan berjemaah. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, maka pada waktu itu digalakkan untuk dilakukan bersendirian. Sebab memang ada Nabi SAW solat malam dengan para sahabat, tetapi itu adalah tidak berlaku selalu. Kebanyakannya Nabi SAW solat bersendiri. Tetapi kata Imam Nawawi rahimahullah juga, akan tetapi kalaulah solat-solat malam tersebut ingin dilakukan secara berjemaah, pada waktu itu lebih mudah, ataupun mungkin kita tak hafal banyak ayat, lalu pada waktu itu kita nak join orang yang boleh baca dengan panjang dan sebagainya, maka kata Imam Nawawi itu tidaklah dikatakan makruh. Tak makruh, boleh pada waktu itu melakukan secara berjemaah, kerana memang sabit perbuatan Nabi SAW pernah menunaikan solat malam secara berjemaah. Maka lakukanlah apa yang mudah, sama ada dengan jemaah ataupun tidak. Jangan yang tak dibuat adalah ditinggalkan, maka itu jangan, langsung tak buat. Maka terpulang kita nak solat berjemaah ataupun pada waktu itu kita nak solat bersendirian. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan setiap daripada kita, insya-Allah. Insya-Allah. Baik Ustaz, saya nak minta jawapan sedikit ringkas dari Ustaz berkenaan dengan solat malam juga. Biasanya kita tengok ada orang yang baca slow, ada yang baca perlahan, ada yang baca kuat deras. Jadi nak tanya pada Ustaz, yang afdal ni yang mana? Baca kuat ataupun baca secara perlahan, hanya sekadar dengar di telinga sendiri saja? Bagaimana Ustaz? Baik. Terima kasih Da'i di atas pertanyaan yang sangat-sangat menarik. Maka manakah yang afdal? Adakah baca dengan kuat ataupun baca dengan perlahan? Mungkin kalau suara macam Sudais, Imam Masjidil Haram kena baca dengan kuat kot, supaya boleh mengejutkan yang lain. Lalu sebenarnya saya nak kongsikan dengan sepotong hadis yang merupakan kisah yang ada di dalam riwayat Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Secara ringkasnya, dalam riwayat Imam Tirmizi rahimahullah, Nabi SAW pada satu malam, Nabi telah melintasi 2 orang syaikhain, 2 orang sahabat yang dekat dengan Nabi. Bahkan mereka berdua adalah bapa mertua Nabi yang sedang solat pada waktu malam. Maka Nabi melintasi Sayyidina Abu Bakar yang pada waktu itu dibaca solat malam dengan suara yang perlahan. Kemudian Nabi melewati Umar yang pada waktu itu membaca solat dengan suara yang sangat kuat. Maka bila pada waktu pagi Nabi SAW bersabda kepada keduanya, "Wahai Abu Bakar, tinggikan suara ketika mana solat malam." Sebab Abu Bakar terlalu perlahan.
Dan Nabi bersabda, wahai Umar, perlahankan suara ketika mana kamu solat malam. Maka daripada sini kata para ulama, gabungan daripada keduanya adalah sunnah untuk membaca dengan kuat namun tidak terlalu kuat. Yang tidak terlalu kuat yang pada waktu itu boleh mengganggu jiran. Nanti tiba-tiba polis ketuk pintu pula. Kenapa ni? Oh, tengah solat tadi. Maka itu tak digalakkan sehingga mengganggu orang lain. Tapi sunnah untuk dibaca dengan kuat. Mudah-mudahan insya-Allah dapat kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Maknanya pertengahan, jangan pelan sangat dan jangan terlampau kuat sangat. Betul. Sehingga mengganggu orang lain. Itu jawapannya. Baik, banyak lagi kita nak kongsikan dalam Tanyalah Ustaz pada hari ini berkenaan dengan solat sepertiga malam, tetapi kita berakhir di sini dahulu di TV3 sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, selamat kembali sidang penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mari duduk kembali, kita nak hurai perbincangan kita. Baik, sebelum kita teruskan, saya ada sedikit info kepada anda semua. Jadi ayuh sama-sama kita pelajari dan fahami kitab suci Al-Quran melalui rancangan My Quran Time setiap hari jam 12 tengah hari di TV9 dan juga di saluran Astro 149. Itu dia, mudah-mudahan sama-sama kita dapat yang terbaik hasil daripada kita meneliti, memahami, mentadabbur dan juga mengamalkan ayat suci Al-Quran. Baik, sebelum kita ambil soalan di Facebook, mungkin saya nak sedikitlah bak kata orang tu soalan santai-santai ya dekat ustaz ya. Kata orang bila mana solat malam ni mengantuk esok dia. Esok dia jadi mengantuk, ustaz. Dia kata, oh, saya tak boleh, dia kata, hidupkan malam, tahajud solat malam. Jadi dia mengantuk di tempat kerja, dia kata. Jadi ustaz, boleh ke bagi sikit orang kata tips ataupun bagi satu saranan cadangan kepada penonton-penonton? Sebenarnya tak ada mengantuk pun. Yang mengantuk ni adalah silap cara dia melaksanakan itu, dan juga ada orang kata dia ada terkait dengan khailullah, ustaz. Silakan. Bagaimana? Betul ke? Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih banyak-banyak dai di atas pertanyaan. Maka sebenarnya manusia dia mempunyai waktu yang tertentu untuk berehat. Betul. Dan apabila tempoh tersebut telah cukup, sebenarnya pada waktu itu telah cukuplah tenaganya dan sebagainya. Betul. Sebab itu antara yang Nabi SAW sarankan adalah untuk berehat seketika pada waktu tengah hari, yang kita panggil dengan nama qailulah. Itu satu. Dan yang kedua, Nabi SAW tidak suka untuk melakukan perkara yang sia-sia ataupun as-samar, bersembang kosong selepas daripada Isyak. Nabi SAW suka untuk lepas Isyak, kalau tak ada apa-apa, untuk terus berehat. Maka jika seseorang itu jaga dua benda ini, iaitu berehat seketika pada waktu tengah hari, walaupun dalam masa 1-2 minit, pada waktu itu rehatkan badan seketika, dan kemudian dapatkan rehat bermula awal malam jika dia tidak ada sebarang urusan yang penting. Dan yang ketiga, mempunyai niat yang jitu. Niat tu yang paling penting sebenarnya, niat lah. Kalaulah tidur awal macam mana sekalipun, tak ada niat nak bangun, maka pada waktu itu dia tetap mengalami kesukaran. Yang ketiga adalah pada waktu itu niat untuk bangun sebahagian daripada malam untuk melakukan ibadah. Sebenarnya bila cukup tubuh badan kita, sebab hakikatnya pun rehat ini adalah salah satu asbab sahaja untuk pada waktu itu mendapatkan tenaga. Ada orang yang mana saya kenal, yang mana apabila dia istiqamah setiap malam, dia tak perlu rehat pun yang lama. Sejam 2 dia rehat, dia dah ada tenaga pada waktu itu untuk solat malam, kerana Allah beri kekuatan dan taufik kepadanya. Betul. Mudah-mudahan insya-Allah kita boleh jaga kerehatan kita, tubuh badan kita, supaya bertenaga untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, itu dia. Baik, kita ambil terus soalan di Facebook dari sahabat kita Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum.
adakah isteri perlu meminta izin pada suami untuk melakukan solat sunat di sepertiga malam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Puan Nur Dahlia Biru untuk soalan ini. Wow, cantik soalannya Ustaz. Silakan. Okay. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Lalu adakah perlu minta izin suami? Kadang suami tak bagi kan mungkin. Suami nak peluk je isteri tu kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu adakah ini sebenarnya soalan ini diambil daripada puasa? Maka dalam puasa sunat memang pada waktu itu ada hadis dan riwayat yang mana seorang isteri tidak boleh untuk menunaikan puasa sunat, bukan puasa fardu. Adapun Ramadan memang tak perlu minta izin, tapi puasa yang sunat. Dan dalam keadaan suami pada waktu itu ada di sisi dia, suami bukan musafir. Kalaulah suami sedang bermusafir, suami berada di luar kawasan, suami bekerja di luar bandar, suami tak ada kat rumah, maka pada waktu itu tidak mengapa untuk dia puasa sunat tanpa izin. Faham? Tapi dalam puasa sunat, maka kalaulah suami ada di rumah, maka Nabi SAW suruh untuk minta izin. Okey, adakah boleh dikiaskan solat malam dengan puasa? Sebab itu timbulnya pertanyaan ini. Maka ada disebutkan dalam beberapa fatwa, nanti kita akan lihat juga sabdaan Nabi SAW, bahawa tidak perlu minta izin. Tidak perlu minta izin. Untuk seorang isteri pada waktu itu untuk solat malam minta izin daripada suaminya, kecualilah kalaulah pada waktu itu dia solat sepanjang malam, suami cari dia pun tak ada, sepanjang malam dia solat, setiap malam begitu, maka itu lain. Tapi kalaulah dia solat sekadar sejam, 2, setengah jam, beberapa minit, maka tidak perlu untuk minta izin. Dan ini adalah antara fatwa yang dikemukakan oleh banyak para ulama pada zaman kita. Bahkan sebenarnya yang afdalnya, yang sunnahnya, pada waktu itu isteri kejutkan suami untuk solat. Dia bukan minta izin, kejutkan suami untuk solat. Ada sepotong hadis yang menarik yang mana baginda Nabi SAW ada bersabda, sabda Nabi SAW, rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati seorang suami, qama minal lail, yang bangun pada waktu malam lalu dia menunaikan solat dan dia mengejutkan isterinya untuk solat. Fa in abad, maka kalaulah isteri dia tak nak bangun, nadaha, dia renjiskan air pada wajah dia. Renjis, bukan siram, bukan pada waktu tu ambil satu baldi baling, tidak, renjiskan, bukan tembak. Bukan tembak. Maka itu sunnahnya. Kemudian sabda Nabi sebaliknya, warahimallah, dan semoga Allah merahmati seorang isteri, qamat minal lail, yang bangun pada waktu malam dan menunaikan solat malam, thumma ayqadhat zawjaha, dia pada waktu itu kejut suami dia dan pada waktu itu ajak suami dia solat. Fa in aba, kalaulah suami dia tak nak bangun, nadahat, maka dia pun renjiskan air dengan penuh kasih sayang pada wajah suami dia. Hadis riwayat Nasai. Maka sunnah sebenarnya pada waktu itu untuk mengejutkan suami, bukan minta izin, mengejutkan suami. Dan suami pun sebagai ketua keluarga, lagi-lagi kita lihat sunnah Nabi SAW pada 10 malam terakhir Ramadan, Nabi akan kejutkan ahli keluarga baginda untuk solat. Kata para ulama sirah, kenapa bila kita melihat dalam sirah, tempat Nabi solat tahajud adalah berhadapan pintu rumah Aisyah. Ada kalau kita pergi Madinah, tapi zaman kita dah tak nampak. Kalau kita tengok gambar-gambar yang lama, dia ada mihrab tahajud, tempat Nabi solat tahajud. Dan tempat Nabi solat tahajud ini adalah berdekatan, bersebelahan dengan rumah anak perempuan baginda Fatimah radhiyallahu taala anha. Kerana Nabi memang akan mengejutkan Fatimah dan juga ahli keluarga baginda untuk solat malam. Maka marilah sama-sama kita mulakan pada waktu itu kejut dengan solat malam. Mungkin kita gunakan hikmah, mungkin kita sediakan kopi ke. Kata bang, minum kopi dulu bang, minum kopi siap-siap awal sikit, dan kemudian baru kita ajak untuk solat. Yang penting mudah-mudahan dengan kita mencari keredaan Allah, kekal kasih sayang di antara kita, insya-Allah. Insya-Allah. Amin amin amin. Baik, Ustaz, kita ada pemanggil di talian Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz Tuan. Dadai, Haji Tukinon Haji Muhammad Salih Skudai. Oh, itu Haji Tukinun. Soalan suara nampak lain sikit tu Haji. Sihat tu Haji? Ya ke, Alhamdulillah. Okey, ada Silakan. dua soalan Ustaz Dadai. Dia ni solat tahajud. Tapi dia maknanya dihibur-hiburkan lah bagi tahu orang. Aku boleh bangun malam, aku boleh tahajud. Seolah-olah dia wujub, dia boleh bangun. Macam mana Ustaz? Boleh ke ataupun tidak? Itu soalan yang pertama Baik, soalan yang kedua, tahajud ni biasanya susah. Biasanya ialah tidur cepat pun tak boleh bangun. Pakai jam loceng pun tak boleh bangun. Sebab kalau dia tak nak bangun, dia tak boleh bangun. Jadi ada tak kaedah atau cara supaya kita dapat istiqomah bangun malam? Maknanya tak payahlah pakai jam. Tak payahlah pakai tidur cepat. Jadi seolah-olah ada Allah ataupun siapa-siapa yang mengejutkan. Itu saja soalannya pagi ni. Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Haji Tukinon dari Skudai, Johor. Ada dua soalan dan soalan ini kita akan bawa setelah kita berehat seketika nanti, dan kita pegang dahulu, kita berikan kepada penonton-penonton berehat seketika dan kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah kembali bertemu dan kembali duduk di meja perbincangan untuk kita ambil lagi soalan-soalan dari penonton-penonton dan kita jawab sebaik mungkin, berikan pencerahan yang terbaik supaya kita dapat sesuatu berkenaan dengan solat 1/3 malam ataupun solat 1/3 malam. Baik. Tadi Tuan Haji Tukinon dari Skudai Johor bertanyakan dua soalan. Yang pertama, dia kata ada satu tabiat masyarakat kita ni, dia suka hebohkan amalan dia buat. Contohnya solat malam ni, dia kata malam tadi aku bangun, aku ni memang automatik tiap malam bangun. Dia kata kadang-kadang aku pun pelik dengan orang lain susah sangat nak bangun, aku tiap-tiap malam boleh bangun. Dia kata hebohkan. Dan yang kedua, bagaimana kita nak jadi orang yang terbiasa dengan solat malam ini, tak payah kunci jam, tak payah orang kejut, tapi kita bangun dalam keadaan sendirinya. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih banyak Tuan Haji di atas pertanyaan. Maka berkenaan tentang menghebohkan amalan, lalu tugas kita sebagai manusia yang tidak mengetahui isi hati, maka kita digalakkan untuk bersangka baik. Namun kalaulah kita sendiri, adakah pada waktu itu boleh kita berkongsi amalan kita? Maka lihat, kalaulah ianya dengan tujuan untuk berkongsi nikmat, sebab nikmat bukan sekadar yang dilihat daripada sudut kesihatan, daripada sudut harta, daripada sudut pangkat jawatan takhta, tapi nikmat juga adalah amalan-amalan yang baik. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Syukur segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan aku untuk melakukan amalan ini, dan tidaklah aku boleh melakukannya kecuali dengan petunjuk daripada Allah. Maka itu pun nikmat. Maka adakah boleh dikongsikan nikmat? Kalaulah diambil daripada keumuman dalil daripada surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka jawapan dia boleh. Cuma kena sangat-sangat berhati-hati pada waktu itu, jaga apa yang nak dikongsikan pada waktu itu. Jangan semua, tetapi pada waktu itu sebahagian sahaja, mungkin dengan niat untuk berkongsi nikmat, mungkin dengan niat untuk memberi galakan kepada orang, mungkin dengan niat untuk menaikkan semangat orang yang lain, maka itu tidak mengapa. Namun jika ianya dikhawatiri boleh membawa kepada riak, menunjuk-nunjuk, sum'ah, mengharapkan pujian daripada makhluk, maka tinggalkanlah. Sebenarnya tidak berbaloi pun untuk mendapat feedback daripada makhluk, dalam keadaan sepatutnya kita mendapat perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka diri kita itu garis panduannya. Untuk orang lain, yang kita mampu buat adalah bersangka baik dengan mereka. Kemudian soalan yang kedua, ada tak amalan yang khusus pada waktu itu boleh tiba-tiba bangun?
Tiba-tiba malaikat kejut. Tiba-tiba malaikat, Umar bangun. Maka tiba-tiba bangun. Daripada sudut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, riwayat ni saya tak pernah jumpa. Tapi saya pernah amalkan beberapa ketika mana zaman saya belajar dulu. Maka zaman saya belajar dulu, guru saya salah seorangnya adalah ayah mertua saya. Tapi waktu tu belumlah ada apa-apa. Tapi waktu tu saya 10 tahun. Maka saya pernah belajar dengan ayah mertua saya. Beliau pun telah meninggal, rahimahullahu ta'ala. Moga Allah melimpahkan rahmat pada beliau. Maka antara amalan yang beliau ajar kepada saya, cuma saya tak ingat daripada riwayat mana, kitab yang mana, iaitu membaca 10 ayat yang terakhir daripada suratul Kahfi. Membaca 10 ayat terakhir daripada suratul Kahfi dan niatkan dengan bersungguh-sungguh nak bangun jam berapa. Maka saya pernah amalkan, dan pada waktu itu ianya berlaku, tapi kadang-kala bila tidur balik dia hilanglah kesan. Dia kejut sekali je. Pada waktu tu dia kejut sekali je. Maknanya bangun terus. Bangun terus. Jangan pada waktu tu bangun dia macam alam kan. Kan alam ada snooze. Pada waktu tu dia boleh repeat balik. Yang ni tak ada. Dia bangun sekali je. Dan dia memang terkejut. Pada waktu itu digunakan, amalkan beberapa kali, namun saya pun dah lama tak amalkan sebab banyak pada waktu itu menggunakan alam, dah terbiasa menggunakan alam. Namun daripada sudut dalil dia, riwayat dia, saya memang tidak ingat daripada dalil dan riwayat yang mana. Maka boleh untuk cuba untuk amalkan, tapi sebenarnya tidak salah untuk menggunakan asbab seperti mana alam dan sebagainya. Ingat tak kita ketika mana Nabi nak berhijrah, Nabi nak pergi hijrah ni, Nabi menggunakan khidmat orang yang bukan Islam sebagai penunjuk jalan. Bukan Islam. Kalau kita kata takut, tak naklah guna alam, ni bukan orang Islam buat contoh. Sebenarnya boleh. Sebenarnya menggunakan perantaraan asbab, sebenarnya boleh. Nabi menggunakan khidmat pada waktu itu seorang yang bukan Islam untuk menjadi penunjuk jalan untuk Nabi SAW untuk sampai ke Madinah. Dan inilah yang kita nampak sebenarnya tak jadi masalah untuk kita gunakan asbab, peralatan yang ada, selain daripada niat yang mesti kena bersungguh-sungguh, kerana akhirnya ianya kembali kepada hati. Hatilah raja kepada anggota yang terdapat pada tubuh badan kita. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu dia berkenaan dengan tip dan juga hebohkan amal ibadat yang dilakukan. Baik. Sebelum kita ambil soalan di Facebook, sedikit saya minta dari Ustaz, sebab tadi saya nak tanya mungkin dah tadi kesuntukan masa. Tadi Ustaz ada sebut berkenaan dengan kalau bangun solat malam isteri tersebut di rumahnya, maka tak perlu minta izin. Tapi kalau pula bulan Ramadan nanti 10 malam terakhir ada orang buat qiyamul perdana di masjid kan, dia nak pergi ke masjid ataupun ke surau untuk qiyamul perdana bersama dengan rakan-rakan, dan yang itu perlu atau tidak diminta izin Ustaz? Masya-Allah, tabarakallah. Betul, kita pun dah semakin hampir pada Ramadan dan kita perlu memulakan persiapan untuk Ramadan. Kata para ulama, Ramadan dan juga Rejab. Rejab adalah umpama kita mula menanam benih, Sya'ban kita menyirami dan membaja benih, dan kemudian kita dapat hasilnya pada bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang kita telah terbiasa untuk melakukan. Apabila seseorang itu seorang isteri pada waktu itu telah mula keluar daripada rumah, maka pada waktu itu sepatutnya dia minta izin daripada suami dia. Kecualilah kalau suami dia bagi izin secara umum, yang nak pergi, kalau nak pergi masjid untuk Ramadan ni, abang bagi izin pada waktu tu dapat lesen agung, contoh lesen agung, boleh guna bila-bila masa nak pergi, maka pada waktu itu tak mengapa. Tetapi kalaulah suami tak sebut begitu, maka afdal dan semestinya perlu minta izin apabila nak keluar daripada rumah, kerana itu dah menjadi salah satu daripada tanggungjawab suami dan apa hak yang isteri perlu tunaikan. Wallahu a'lam. Bezanya di rumah dan juga di luar. Betul. Baik. Soalan di Facebook dari sahabat kita Puan Masrifah Noh Jama'in, katanya, Assalamualaikum.
adakah ketika itu boleh lebih afdal untuk qada solat fardu yang tertinggal dari lakukan solat sunat? Selain dari solat sunat, membaca Al-Quran, apakah lagi ibadah baik yang sesuai dilakukan di sepertiga malam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Puan Masrifah Nur Jama'in untuk soalan ini. Ada dua yang saya dapat Ustaz. Yang pertama, afdal qada solat ke solat sunat? Ataupun yang kedua, apakah ibadat lain yang boleh dilakukan? Silakan. Terima kasih banyak dai. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kepada sahabat kita Puan Masrifah di atas pertanyaan yang begitu menarik. Maka di dalam mazhab Syafi'i, hukum yang asal, pandangan yang paling kuat yang awal adalah ketika mana seseorang itu ada solat qada dan hukumnya adalah wajib, maka dia kena mengutamakan, mendahulukan solat qada yang wajib berbanding daripada melakukan solat-solat yang sunat. Ini pandangan yang pertama. Namun zaman kita tidak banyak yang pada waktu itu memegang pandangan ini. Sebab itu ada pandangan yang kedua yang lebih mudah, yang lebih ringan, iaitu pandangan daripada Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang telah dinukilkan oleh Abdul Rahman bin Muhammad bin Hussein bin Umar Ba'alawi dalam kitab beliau yang terkenal Bughyatul Mustarsyidin, bahawa boleh ketika mana masih lagi ada menunaikan ada tanggungjawab solat qada, pada waktu itu melakukan solat-solat sunat. Namun janganlah pada waktu itu langsung tidak dibuat qada, kerana itu adalah tanggungjawab dan kewajipan kita, dan sunat pada waktu itu boleh juga dilakukan. Namun bagusnya pada waktu itu disekalikan, dibuat juga qada sedikit demi sedikit, dan kemudian dalam masa yang sama boleh untuk melakukan amalan-amalan sunat yang ingin untuk dilakukan. Moga-moga yang penting kita dapat istiqamah hingga ke akhir hayat kita, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, itu dia tadi berkenaan dengan bagaimana yang dikatakan lebih afdal yang mana solat sunat ataupun mengqada solat. Ustaz berikan kepada kita sebentar tadi, dan juga amalan-amalan yang boleh kita lakukan di samping kita melaksanakan yang biasa, solat hajat, solat tahajud, solat taubat, solat sunat wuduk tadi. Selain daripada tu ada lagi yang boleh kita tambah. Dan kalau kita tengok pada tajuk perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan solat 1/3 malam, pastinya ada banyak perkara kita dapat dari Al-Fadhil Ustaz, dan mungkin Ustaz boleh berikan kesimpulan ataupun 3 nota penting kepada penonton-penonton sebagai penutup perbincangan kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Dah habis dah ya? Oh habis Ustaz. Tak sedar Ustaz. Cepat masa berlalu. Bersama dengan penonton-penonton kita dah tak sedar. Subhanallah. Okey, lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang pertama kita boleh lihat daripada permulaan surah Ali Imran pada ayat yang ke-16, ayat yang ke-17. Maka sebenarnya antara sifat hamba, bila Allah sebut wallahu basirum bil ibad, Allah menyebut perkataan hamba, maka bermula daripada ayat 16 hingga 17 Allah banyak menyebutkan tentang sifat hamba. Namun antara sifat hamba yang patut kita lakukan pada setiap malam, firman Allah wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang terus menerus beristighfar pada penghujung malam. Maka rumusan dia dalam keadaan kita melakukan ibadah apa pun, jangan lupa untuk memohon keampunan, beristighfar terutamanya pada penghujung malam. Itu adalah yang pertama. Kerana apabila kita memohon keampunan, Allah pasti akan ampunkan. Maka itu adalah yang pertama. Yang kedua, apabila Nabi SAW ditanya dalam sepotong hadis, apakah waktu doa mustajab? Maka sabda Nabi SAW, setiap kali selepas solat dan doa pada waktu malam. Maka sahabat-sahabat, sebenarnya apa yang kita buat daripada waktu malam, sebenarnya itu adalah waktu di mana doa mustajab. Maka jaga percakapan kita, tapi selalu orang waktu malam dia tak ada nak cakap apa pun. Tapi pada waktu itu kita banyakkan berdoa, kerana itu adalah waktu yang mustajab. Maka itu adalah yang kedua. Dan yang ketiga, apabila kita beribadah pada waktu malam, selain daripada kita berdoa untuk diri sendiri, maka hendaklah kita pada waktu itu doakan juga untuk seluruh umat Islam yang lain. Kerana bila kita mendoakan untuk orang lain,
maka akan ada malaikat khusus yang diwakilkan untuk kita pada waktu itu untuk berkata, ya, engkau pun akan mendapat doa yang sama. Maka daripada sini kita boleh nampak di skrin sabda Nabi, apakah doa yang mustajab. Sabda Nabi, jaufal alail, pada waktu malam dan setiap kali setelah selesai solat fardu. Hadis riwayat Tirmizi. Maka inilah 3 pesanan untuk saya sebenarnya dan juga untuk para penonton yang sama ada kebanyakannya menonton di depan kacamata TV dan juga yang menonton secara siaran online. Mudah-mudahan saya doakan Allah kabulkan hajat semua dan Allah permudahkan kita untuk istiqamah sentiasa. Inilah amalan yang sebenarnya wajib untuk Nabi SAW dan perlu dilazimkan ke atas diri orang yang ingin untuk mengikuti Nabi dan mendekatkan diri dengan Ilahi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak dai di atas peluang yang diberikan dan juga pihak pengurusan TV3 dan TV9 di atas peluang yang diberikan. Sedikit doa ringkas Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, kami menadahkan tangan-tangan kami dalam keadaan mengharapkan ihsan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, tanpa perhatian-Mu maka binasalah kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kurniakan kekuatan kepada kami untuk mengamalkan apa yang telah kami pelajari dan kongsi. Allahumma ya Allah, Dikau bimbinglah kami pada setiap langkah-langkah kehidupan kami untuk menjadi hamba yang Dikau kasihi ya Allah. Allahumma ya Allah, sesungguhnya amalan kami tidak seberapa, namun kami mengharapkan rida dan syurga-Mu ya Allah. Maka ridalah dengan kami ya Allah, ridalah dengan kedua ibu bapa kami ya Allah, ridalah dengan zuriat keturunan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, istiqamahkanlah kami dalam untuk melakukan ketaatan kepada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahumma ya Allah, Dikau balaslah dengan sebaik-baik ganjaran dan kebaikan kepada semua yang telah bersusah payah untuk menjayakan majlis ilmu ini ya Allah, termasuk yang menonton, yang bersama pada setiap waktu dan keadaan. Dikau permudahkanlah urusan mereka juga ya Allah. Wa sallallahu wa sallam ala habibina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Jangan lupa esok bersama dengan moderator Dai Aiman, bintang ilmuwan Ustaz Jafri Abu Bakar dengan topik perbincangan ibadah tidur ikut sunnah. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi.